Ketika mayatnya hendak ditanam, dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mayat ini tidak diterima oleh bumi. Remaja masa kini mungkin tidak mengenali nama Mustafa Kamal Atatürk. Namun bagi mereka mengikuti perkembangan dunia pemerintahan Islam, pasti nama ini pernah satu ketika dahulu menjadi bualan hangat dan berlega di minda. Dia merupakan Presiden Turki yang pertama dalam sejarah dunia. Dia dianggap sebagai bapa pemodenan Turki moden, yang mana namanya sangat dibanggakan dan diberikan gelaran Atatürk yang bermaksud bapa orang Turki. Dia merupakan pembawa sekularisme di Turki. Namun, jika dilihat sejarah dari sudut pandangan lain, Atatürk adalah seorang Yahudi yang menyamar menjadi seorang Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri dari dalam. Dia adalah orang yang bertanggungjawab menghapuskan pemerintahan Khalifah Islam yang dibubarkan secara rasmi pada 3 Mac 1924. Dia sengaja menjauhkan nilai-nilai agama dari kehidupan rakyat Turki yang selama ratusan tahun dinaungi cahaya Islam. Seorang pengkhianat agama yang tidak dapat kita bayangkan kejahatannya. Mustafa Kamal Atatürk yang diberi gelaran Al-Ghazi yang bermaksud orang yang memerangi ini lahir pada tahun 1881 di kota Salonika yang ketika itu merupakan taklukan Khalifah Osmaniyah. Ayahnya, Ali Riza, adalah seorang pengawal di Jabatan Kastam, manakala ibunya bernama Zubaidi, seorang wanita yang amat taat dalam menjalankan agama. Menurut H.S.M. Strong, salah seorang pembantu Atatürk, telah menulis, sesungguhnya Atatürk adalah daripada keturunan Yahudi. Nenek moyangnya adalah Yahudi yang berpindah dari Sepanyol ke Bandar Salonika. Ali Mufradi, seorang pengkaji Islam daripada University of Leiden, Belanda, menjelaskan Mustafa Kamal Atatürk dimasukkan oleh ibu bapanya ke madrasah, tetapi dia tidak menyukainya dan selalu melawan gurunya. Ketika Mustafa berumur 12 tahun, dia memasuki sekolah tentera Salonika dan meneruskan pelajarannya di Akademi Tentera Monasita pada tahun 1302 Hijrah. Dia kemudiannya menyambung ke Akademi Tentera di Istanbul dan menamatkan latihan ketenteraannya pada 1325 Hijrah dan seterusnya ditugaskan di kamp tentera batalion di Salonika. Inilah titik permulaannya dalam memerangi pemerintahan Khalifah Osmaniyah dan sebagai seorang penentang agama Islam. Sebagai seorang graduan daripada Akademi Tentera, dia telah mengingatkan dan mempengaruhi rakan pegawainya agar tidak tertipu dengan dunia pemikiran Islam. Permulaannya, dia telah mengubah ucapan Assalamualaikum kepada Marhaban bikum, yakni selamat datang. Gerakan pertamanya memerangi Islam adalah dengan menubuhkan organisasi kebangsaan dan kebebasan yang bertujuan menghapuskan pemerintahan Khalifah Osmaniyah. Namun, usahanya gagal. Ketika tercetusnya Perang Dunia Pertama, nama Mustafa Kamal Atatürk meningkat naik apabila dia telah dipilih menjadi Parlimen Tentera ke-19. Tenteranya telah berjaya mengalahkan tentera Inggeris sebanyak 2 kali di semenanjung Holybuly di Balkan Dardanelles. Walaupun pada hakikatnya kekuatan tentera Inggeris mampu mengalahkan tentera Atatürk. Disebabkan kejayaan Atatürk membawa kemenangan kepada Turki, dia telah dilantik menjadi kapten dan seterusnya menjadi general pada tahun 1335 Hijrah. Namun, jika dilihat dengan mata hati, kejayaan yang diraih oleh La'natullah ini sebenarnya adalah rancangan jahat pihak Inggeris yang sengaja mahu mengangkat nama Atatürk sehingga reputasinya dipandang tinggi kerajaan Osmaniyah. Akhirnya, Atatürk berjaya membubarkan kerajaan Osmaniyah pada 3 Mac 1924. Kerabat diraja dan khalifah dihalau keluar daripada Turki. Kementerian Wakaf dan Kementerian Undang-Undang Syariah dimansuhkan serta sekolah-sekolah agama ditukarkan menjadi sekolah-sekolah awam. Oleh yang demikian, dengan jatuhnya kerajaan Khalifah, Mustafa Kamal Atatürk dengan bantuan pihak Inggeris telah berjaya mempengaruhi seluruh rakyat, dan inilah masanya yang paling sempurna bagi mereka untuk menghancurkan Islam.
Ketika menjadi presiden, Mustafa Kemal Atatürk telah memperkenalkan undang-undang baru yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam bagi menghapuskan pengaruh Islam di Turki. Antaranya, membenarkan wanita memakai tudung dengan syarat berskirt. Yang kedua, membenarkan lelaki memakai seluar panjang dengan syarat memakai tali leher dan topi, iaitu sesuai dengan kehendak barat. Yang ketiga, menyuruh lelaki dan wanita menari bersama-sama di khayalat ramai. Yang keempat, menegaskan bahawa negara tidak akan maju jika rakyatnya tidak cenderung kepada pakaian moden. Yang kelima, menggalakkan arak diminum secara terbuka. Yang keenam, mengamalkan Al-Quran dicetak dalam bahasa Turki. Yang ketujuh, menukarkan azan ke dalam bahasa Turki. Yang kelapan, mengambil arkitek dari luar negara untuk memodenkan Turki, namun digunakan untuk mengukir patung-patungnya di seluruh bandar Turki. Yang kesembilan, agama Islam dibuang sebagai agama rasmi. Yang kesepuluh, menghapuskan perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha. Yang ke-11, melarang orang Islam mengerjakan ibadah haji dan sebagainya. Walau sehebat mana sekalipun manusia di muka bumi, kita tetap tertakluk kepada kuasa Allah yang Maha Besar, sama seperti kisah Namrud dan Fir'aun. Diceritakan bahawa ketika di hujung-hujung nyawa pemimpin laknatullah ini, dia telah menderita penyakit dan hukuman yang perit. Dia menghidap penyakit kulit yang sangat teruk hingga ke kaki yang menyebabkan badannya merasa sangat gatal. Dia juga mengalami sakit jantung dan penyakit darah tinggi. Menurut Syekh Dr. Abdullah Azam dalam bukunya Al-Manaratul Mafqudah, Mustafa Kemal diserang penyakit dalaman disebabkan oleh alkohol. Cahaya berkumpul di dalam perutnya dengan teruk, ingatannya menjadi lemah dan darah mengalir keluar dari hidungnya tanpa henti. Dia juga diserang penyakit kelamin akibat bermaksiat. Lebih menyedihkan, ketika beliau mati, jadi seorang manusia pun memandikan, mengkafankan dan mensolatkan mayatnya. Mayatnya diawet selama 9 hari 9 malam, sehinggakan adik perempuannya meminta ulama-ulama Turki memandikan, mengkafankan dan mensolatkannya seperti Muslim. Sesaatnya di muka bumi masih belum tamat apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengazabkannya sekali lagi ketika proses pengkubumiannya. Ketika mayatnya hendak ditanam, dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, mayat ini tidak diterima oleh bumi. Pastinya kita tidak dapat membayangkan situasi ini. Usaha mengkubumikannya gagal. Akhirnya, mayatnya diawetkan sekali lagi, lalu disimpan ke dalam Museum Etnografi Ankara selama 15 tahun sehingga 10 November 1953. Cubaan terakhir untuk mengkubumikan mayatnya, namun tidak diizinkan Allah. Sekali lagi bumi suci ini tidak menerima mayat laknatullah ini. Akhirnya, mayatnya dibawa ke satu tempat berbukit dan ditanam di dalam bidaan marmah seberat 40,000 kg. Makamnya diberi nama Adat Kabir. Diceritakan lagi bahawa ulama-ulama sezaman dengan Kemal Atatürk telah mengatakan bahawa jangan kata bumi Turki, seluruh bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak menerima Kemal Atatürk. Namun, kesahihan tentang tuntutan ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha mengetahui. Semoga kisah ini memberi teladan kepada kita semua. Wallahu a'lam.